Okay, so Alhamdulillah kita dah selesai bahagian baju, which is you boleh tengok dekat belakang ni. Bila you dah sampai ke video kali ni, bermaksud bahagian baju dah settle. Okay, bahagian baju dah settle, kita dah, you dah pun tengok video dekat atas ni. Okay, video sebelum-sebelum ni, cara nak siapkan baju kurung pesak buluh, dan bahagian pesak buluh ni actually boleh ditukar ganti dengan bahagian pesak riau, pahang, pesak gantung. So teknik dia sama saja. So yang ini dah settle baju. Sekarang ni kita nak masuk part kain pula lah. Okay, so part kain kita nak buat, sebab dia ada 2 pasang baju. So kita nak satu kain warna hijau, okay, untuk sekolah agama. Satu lagi kain warna blue black. Dan material dia saja kita pilih yang berbeza supaya you boleh nampak dalam proses nanti macam mana kita handle. Yang ini kain yang betul-betul cotton. Okay, yang ini kain yang betul-betul cotton, yang ini Koshibo punya kain. Okay, material sama dengan material baju. So nanti Puan Zubaida dia akan masuk untuk terangkan macam mana kan Abel dia bagi tahu untuk kain normally kita tak gunakan pola yang panjang dan besar. Kita terus straight away kira daripada dekat atas kain je. Okay, daripada kain ni kita boleh tahu berapa panjang punggung dia tu, keliling punggung berapa, okey, keliling punggung yang dah tambah kelonggaran tu berapa. Lepas tu baki dia tu kita nak buat untuk susunan untuk kain susun tepi lah. Okey, so nanti Puan Zubaida dia akan ceritakan macam mana kita nak buat kiraan supaya langkah kaki kita tu, okey, ataupun budak tu yang pakai kain tu, langkah dia tak tersekat, selesa untuk melangkah, especially kalau kita nak buat baju ataupun kain untuk budak-budak kecil yang tengah lasak kan. Okey, so Puan Zubaida dia akan terangkan. Okey, kita buat kain susun tepi. Kita gunakan, yang ini saya tunjukkan dua cara lah. Satu yang ada zip tepi, yang satu lagi getah je semua. Walaupun dia ada zip tepi tapi dia gunakan getah semua. Getah semua, zip tepi, dan satu lagi tanpa zip. Yang saruk terus. Okey. Ini kain sekolah. Kain sekolah ni kita nak buat style ada zip. Okey. Okey. Kita tengok carta, dekat sini kita tak ada sertakan pola sebab kalau buat pola dia besar kan. Kita ada bagi nota. Tengok kat sini ya, mana yang beli ni semua dapat nota kan? Betul. Yang dapatkan size set combo memang dapat nota. So you boleh tengok dekat dalam box tu, selain pola, check balik ada tak nota untuk kain. Okay. Kat sini saya ambil contoh umur 7 tahun kita ambil yang itu, kita buat 56 56. Untuk baju anak Abel hari tu kan kita cakap ukur dulu baju kanak-kanak, tak semestinya dia 7-8 tahun. So macam anak Abel walaupun tahun hadapan dia daftar darjah 1, dia masih dalam kategori 5-6 tahun lagi. So kain tu kita ambil 5-6 tahun lah. Okay. Kita dah ukur punggung dia 25 ketat, kita campur 3 inci. Bagi sesiapa yang tak faham kan, apa maksud tambah 3 ni? Okey, tambah 3 ni maksud punggung ketat tambah 3. Just in case kalau you nak ubah, okey, tak semua kanak-kanak ni sama ukuran punggung dia. Jadi kalau you nak ubah, misalnya katalah bukan 25, 26. Boleh ubah dekat sini 26 tambah 3. Kalau nak selesa, misal katalah dia pergi naik motor kan, nak lebih selesa lagi, boleh tambah 4. Yang ini boleh ubah. So tambah ni bermaksud tambah kelonggaran Macam kita tambah 4 dekat dalam dekat carta kita tambah 3. Lepas tu labuh pun boleh ubah sebenarnya. Melainkan kalau you nak buat untuk ready made, yes boleh ikut carta ni untuk ready made. Tapi kalau untuk anak sendiri ataupun untuk customer, yang ini boleh ubah ni. Benda-benda ni boleh ubah. Okey. Macam ni labuh dia. Kita tengok punggung dia 20. Okey, ada baca kita nak ambil untuk 5-6 tahun. So labuh dia ialah 26. 26, dia punya punggung dia punggung 25, 26, 27, 28. 14 ni bahagian punggung 14. Kemudian dia punya susunan dia 28 bahagi 2. Dapatlah 14. So, 14 setelah kita susun dia punya lipatan. Kita buka Nanti kita tunjukkanlah yang ini contoh yang dah siap, separuh siap. Nanti kita tunjukkan contoh dekat kain yang blue black. Macam ni.
Satu lagi, kalau you nampak 444 ni, tak semestinya nilai 444 ya. 444 ni kita boleh ambil umur 1 tahun. Dekat sini boleh buat catatan sikit. Okey, alang-alang you dah ada kertas dekat tangan ni. Okey, ambil pensel buat catatan sikit yang nombor 4 ni sesuai untuk umur berapa? Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun boleh 444. Okey. Kemudian yang ini umur 6 tahun, kita buat habis kain. Yang ini kita ambil bidang kita. So kalau habis kain dia naik 4,5 lah. 4,5. Lepas tu kalau 11, 12 nak ambil berapa? Kita dah boleh ambil 5,5 dengan 6. 5,5 atau 6 yang ni, yang lipatan ni. Yang ini yang saya buat ni adalah mengikut bidang kain. Bidang kain ni bidang 45. Yang ini contoh yang ini adalah bidang kain. Yang ini naikkan sikit lah kamera ya. Ni cara kita nak tengok ni kain tu okey ke tak. Bidang kain 45, yang ini dia punya meter. Meter dia kita beli 1 meter. Yang ni 1 meter, yang ini bidang kain. Saya lipat bidang kain tu lipat 2 macam ni. Tengok dia akan jadi macam ni sama. Sama, lepas tu ini ada basi yang dah saya dah jahit. Bidang 45, kita lipat 2. Kemudian dia punya meter ni kita beli 1 meter. 1 meter. Okey. Yang ini bergantung pada punggung lah. Punggung walaupun kata budak tu umur 7 tahun tapi punggung dia besar, kita tak semestinya kita ambil ukuran ikut bidang. Kita ambil ukuran meter. So kalau bidang ni dah maksimum dah ni. Bidang untuk 45 dah habis kain dah. Habis kain. Dah habis kain bila kita dah lipat. Bidang 45 tu habis kain, yang sini ke bawah yang meter. So kalau tinggi, yang ini yang ikut tinggi nanti. Okey, ikut labuh budak tu. Labuh kain budak tu. Yang ini kiraan meter. Since anak Abel baru tinggi dia tak tinggi sangat, 5-6 tahun tu, so 1 meter cukup untuk labuh kain dia. Yang ini yang tengok saya dah buat, dia punya lebih dia tu dapat 3 susunan. Bila kita dah lipat dia akan jadi 4 lah. Dia dapat 4,5.1. 4.6, maknanya 4,5 ada 1 huruf lagi. Semua sama. Jadi bila kita lipat, nanti kita tunjukkan. Yang ni dah siap kan? Kita lipat macam ni. 1, 2, 3. Bila kita susun, dia akan jadi 1, 2, 3, 4 campur belakang. Okey, bila kita buat, bila kita ukur balik semula, dia punya punggung dia sama 28. Okey, yang ni contoh, yang untuk zip ni kita tinggalkan dia. Biasa budak kita ambil 6 inci dia punya zip. Bila kita nak pasang zip, biasa kanak-kanak kita gunakan zip 6 inci. Kalau dewasa 8 inci. Yang ini yang kita ada ni 8 inci, kita boleh gunakan juga. Kita turunkan dia dekat dalam nota tu ada 1,5 inci naik. Ini dekat bahagian sini, ruang getah pinggang. Ruang getah pinggang 1,5 inci. Yang tu untuk pasang getah. Sebab tu dekat sini ada 1,5 inci. Kat sini 1,5 inci. Okey, saya tanda. Kena bila kita dah susun macam ni, kita tinggalkan dia masa kita jahit tu, kita tinggalkan dia 8 inci daripada sini. Ni contohnya kita lipat untuk masukkan getah. Kita susupkan dia punya lebihan zip ni ke atas biar dia masuk dalam ruang getah. Okey, yang ini 1,5 inci kita lipat. Pastikan kat mana kita nak letak zip ni, kita masukkan dia punya kepala ni, yang kepala ni ke atas. Susuk masuk dalam. Masuk dalam. Jadi kat sini 8 inci kat sini. 8 inci kat sini. Maknanya daripada sinilah kita akan jahit mati. Yang sini biar terbuka untuk ruang zip. Nanti saya tunjukkan macam kalau kita nak lipat ni macam mana kita nak hilangkan dia punya tebal ni. Jangan sampai tebal kat sini. Kat pinggang nanti akan rasa tebal. Kalau kita buat untuk dewasa pun sama cara dia. Kita lipat, nanti kita buang sikit pada bahagian dalam ni, baru kita letak zip. So tak adalah tebal. Tak ada tebal pada bahagian tu. Dengan getah lagi, dengan lipatan lagi kan. Okay, yang ni kita ketepikan dulu. Kita nak tunjuk cara lipat untuk kiraan for blue black ni. Okay. Ini bidang kain.
kita ambil dia punya punggung dia, misal kata kat sini kita dekat nota ni basi dia kita bagi 1 inci, tapi kalau kita nak ambil 3 suku pun boleh sebab kita nak lebih lebarkan dia punya langkah kan, kita curi sikit, kita ambil 3 suku sebab dia tak ada zip. So ini basi. Okay, 3 suku inci. Daripada 3 suku ni kita tarik sampai dapat ukuran punggung dia 28 kat Kita sini. ikut saiz 5-6 tahun, keliling punggung ketat tambah 3, ketat 25 tambah 3, 25, 26, 27, 28. Kemudian baru kita Kat sini ukur 28. berapa basi dia kat sini. Berapa yang ditinggal ni, ini adalah untuk kita buat susunan kain. Okay. Kalau kat sini, kalau kita nak ambil 14, kat sini basi dia ada 1 inci, tapi kita nak ambil 3 suku sana, 3 suku sini, jadi dia 14 suku kat sini. 14 suku ni yang kita bagi 3. 14 suku bagi 3. 14 suku bahagi 3, 4/3/4. 4/3/4. Jadi nanti kita buatlah 4/3/4. 3 kali kat sini, 4/3/4. Okey. Bila kita dah dapat macam tu, kita boleh labuh dia pula. Tunjuklah tadi. Kita ambil labuh dulu. Kita pin dia punya hujung ni biar jangan lari. Ni kita tolak 1 inci setengah Yang ini bergantunglah, kalau kita nak ambil tolak 2 inci pun boleh sebab kita gunakan saiz 1 inci, getah 1 inci. Kalau masa checklist barang jahit Abel ada bagi tahu 3/4 inci. Yang itu boleh guna juga untuk kanak-kanak, tapi kalau dah masuk 5 tahun ke atas, 6 tahun ke atas boleh gunakan saiz 1 inci. Kalau umur dah 1-2 tahun kita gunakan yang besar ni, takut sakit perut dia So better yang kecil-kecil tu boleh guna saiz 3/4. Yang atas ni kita ini ruangan untuk getah. Tadi kalau you refer pada nota, dekat nota pun kita ada tulis ruang untuk pinggang getah 1/2. So yang ni kita tinggal 1/2 1/2, baru kita nak ukur dia punya labuh. Labuh dia ikut pada anak masing-masing, okey. Tapi kalau you nak buat ready made for 5-6 tahun, labuh dia 26 inci. Okey, kat situ 26 inci dia. Lepas tu kita potong letak basi 1/2 inci untuk hujung kaki kain. Dekat nota pun kita ada nampak dekat sini, Abel ada tulis tambah basi 1/2 inci untuk hujung kain. So tadi, okey, alang-alang Puan Zubaida tengah potong ni, apa yang kita buat daripada awal tadi ialah kita ambil yang ini sebagai bidang kain. Tapi dia ikut pada umur juga. 1-2 tahun boleh guna bidang kain, 3-4 boleh guna, 5-6 yang macam Abel buat ni pun boleh guna, 7-8 boleh guna ke? 7-8 kita tengok punggung dia. Kalau punggung dia tu besar, nanti takut dia punya langkah dia baki dia tu tak cukup. Baki dia sikit, dia punya langkah dia tak selesa. So kalau nak tahu, kita ikut ukuran punggung. Kalau punggung dia tu dah tambah kelonggaran, lepas tu you kira, sebab kita tak pasti sama ada you nak gunakan bidang 45 ke 60. Contoh macam yang ini bidang 45, so baki dia tadi untuk 5-6 tahun, baki dia untuk buat 3 ruang tu, 1 ruang dapat 3/4. So okey lah. Kalau you tengok dekat sini pun kita suggest untuk small size 4 inci. Tapi bila dia dah masuk ke 7, 8, 9, 10, 11, 12 akan besarkan sikit dia punya supaya langkah dia lebih selesa kan. Contoh macam tadi kita cakap okey 5-6 ni yang kita sedang buat sekarang ni, baki dia untuk susunan ni kita dapat 4/3/4. Okey, kalau 7-8 tahun kita pakai 4 boleh ke tak? Boleh kan? Pakai 4/3/4. Pakai 4/3/4 juga. Tapi punggung juga. Dia dah Tapi besar tengok dah. punggung. Kalau punggung tu besar, kat bahagian ni tak cukup,
kita ambil pada meter. Pada meter, bahagian meter. So maksudnya selepas 7, 8 ni dia dah kira dekat bahagian meter dah tak boleh kira dekat bahagian bidang. Kalau guna bidang 45. Kalau guna bidang 60 masih muat lagi sebab bidang 60 tu 60 inci. Jadi bila kita kira baki dia memang muat lah. So kalau kain Koshibo ni biasanya bidang 45 lah. So kalau bidang 45, okay, you boleh tanda dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahagian sini ke bawah boleh guna ikut bidang. Tapi 7, 8, 9, 10, 11, 12 ke atas yang ni, bahagian sini ke atas kira bahagian meter dia. So dia ada ruang lebih untuk kita kira dekat bahagian susunan tepi yang ni. Sebab masuk 7, 8, 9, 10, 11, 12 dia punya nilai dekat sini dah kena tinggi dah. Okay, dia kena melangkah lebih lagi. Kita ambil contoh berapa yang besar? 7. Contoh besar. Kita tengoklah 7, 8 boleh tak? 28 dapat 28. Ni 28, 29, 30, 31. 31 bagi 2 maknanya kat sini 32 31 apa? 28, 29, 30, 31. 31 kat sini. Jadi dia punya lebihnya bakinya dia macam ni je. Dah tak boleh dah. Sangat sikit untuk dia melangkah. Jadi kita suggest for ikut meter. Bidang 45. Okay, 6 tahun ke bawah ikut lipatan bidang. Okay, 7 tahun ke atas ikut panjang meter. Kita akan lipat dekat panjang meter. Lepas ni kita jahit tepi pada bahagian bawah aja sebab sebelah sini tak perlu jahit tepi lah sebab dia punya tepi dia tu dah cantik. Kemudian bahagian atas pun tak perlu jahit tepi, pinggang sebab kita akan lipat dan lipat sekali lagi. Untuk pasang getah, so dia punya reja-reja tu dah tersembunyi di sebalik getah dah. Jadi kita jahit bahagian bawah saja. Okey, jadi selepas kita dah jahit tepi hujung kaki kain, okey, kita jahit tepi dekat bahagian sini ni. Okay, pergi tengok dekat nota you tu. Okey, dekat bahagian sini yang kita jahit tepi. Bahagian lain tak perlu jahit tepi Ataupun kalau you buat kain tu, jenis kain lah, kalau tepi kain ni dia macam tak kemas, okey, kalau tak kemas boleh jahit tepi dekat bahagian sini dengan sini juga. Alright, so bahagian sini tak perlu jahit tepi sebab nanti bahagian atas tu kita akan lipat masuk ke dalam ruangan getah. So jahit tepi sini. So sekarang ni kita nak jahit sambung antara sini dengan sini. Kita nak jahit sambung. Nampak tak? Boleh tengok dekat nota berapa saiz yang kita jahit untuk basi. Dekat nota ni ada tulis basi 1 inci, basi dekat sini pun 1 inci. Jadi bila nak jahit sambung antara sini dengan sini, dekat atas sekarang ni kita tengah jahit sisi sebanyak 1 inci lah basi dia. Okay, lepas tu kita terus jahit bawah kaki kain. Bawah kaki kain 1/2 inci. Kat nota ni ada tulis 1/2 inci dia punya basi. So kita jahit terus pakai mesin. Matikan dia dekat hujung tu. Okay, lepas kita jahit ni, kita kena gosok sebab apa? Kita nak buka dia punya dia punya jahitan tu betul-betul rata. Betul-betul kemas lah. Okay. Bila kita dah sambung, kita gosok biar tadi kita jahit sambung dekat sebelah sini ni. Okay. Kita ukur dia. Kita tak ambil pada meter, kita ambil pada bidang. So kita dah lipat 2, jahit sini. Tadi punggung, keliling punggung tambah longgar bahagi 2. Point sini ke point sini berapa? 14 lah, jadi 18 belakang 28. Tadi kita dah ukur dia punya lebih dia tu
Kalau dapatkan 3 jadi 4/3/4. Boleh. 4 3 suku kat sini. Kita boleh tanda sekali aja ataupun kita boleh tanda 3 kali. Nanti kita tunjuk. Kita ambil pada bahagian tengah pun sama. 4/3/4. Okay. Kemudian kita ambil pada bahagian hujung ni, hujung kaki kain ni. Kita temukan pada bahagian hujung ni. Kena sama besar. Kalau kita tak nak tanda 3 kali pun tak apa. Kita tanda sekali. Kemudian pada bahagian hujung ni, nampak tak? Kita dah lipat macam ni. 4/4 kita lipat. Kita samakan dia macam ni. Tak ada kecil besar ni, kena sama. Dia punya saiz dia sama, kemudian kita pin. Masa kita pin pun jangan ada tinggi rendah kat sini, kita susun. Jangan ada tinggi rendah. Sebab tu kalau kita beli kain yang dah siap, kat sini dia ada jahit kasar. Dia tak buka pun jahit kasar dia tu. Kita pin macam ni. Biar dia punya susunan dia ni nanti bila kita jahit kadang-kadang kalau kita tak dapatkan tak pin, takut dia terkeluar macam ni. Kita nak dapatkan dia cantik dia punya hujung dia tu. Yang saya terangkan ni samalah kalau kita buat baju kurung biasa untuk kita pakai hari raya ke, pakai baju kurung hari-hari ke, cara dia sama. Bila kita dah susun pada bahagian hujung kaki, kita susun pada bahagian pinggang pula ya. Sama macam tadi, kita ambil pada bahagian hujung ni kita samakan. Ataupun kita ikut dikit yang kita dah tanda tadi. Bila kita dah buat macam ni, kita tegang macam ni. Tegangkan, kemudian kita pin. Bila kita dah pin pada bahagian hujung ni, kita tengok pada bahagian tengah yang kita dah tanda tadi. Nampak ni? Kita pungut dia, kita ambil dia tanda-tanda ni. Kita pin dia. Kita tegang-tegangkan macam ni biar dia sama. Kita pin. Lepas ni kita gosok Bila kita dah pin macam ni, kita gosok untuk dapatkan dia punya side dia ni yang cantik. Tengok yang warna hijau tadi. Macam ni, kita gosok. Lepas tu kita jahit mesin kita matikan macam ni. Halus saja, tepi je bahagian hujung ni. Tujuan dia untuk memudahkan kita, contohnya kalau kita lepas basuh dia akan lari dia punya saiz susunan ni, tapi untuk memudahkan kita kena gosok macam ni. Bila kita dah basuh pun, bila kita nak gosok lebih mencepatkan lagi. Ataupun misal kata kalau anak-anak kita dia tak reti nak menggosok dia punya lipatan ni, kita suruh dia gosok sendiri pun dia pandai lah. Dia susunan ni dah dapat tepat kan. Lepas ni kita gosok. Kita dapat 14, maknanya 28 kat sini. Lepas kita susun, kita akan dapat 14. Kita gosok dulu. Kalau yang macam ni kita boleh jahit dia daripada atas
Tapi kita ambil yang ni sajalah. 3 susunan ni, 1, 2, 3 yang belakang ni kita tak perlu sebab dia dah ada line. Kita boleh jahit daripada atas ni terus ke bawah. Ataupun kadang-kadang dia orang buat macam ni. Dia matikan sampai sini. Dia matikan. Tujuan dia tak nak susunan dia bersepah nanti. Biasanya kalau zip, dia zip kat sini, dia dah mati kat sini, susunannya daripada sini kan. Jadi kalau kita nak jangan susunan dia terbuka daripada atas, kita matikan dia dalam 6 inci macam tu lah. Kemudian yang kat bahagian sini nanti kita akan lipat dia, kita untuk dapatkan getah. Untuk mengelakkan bahagian ni tebal, kita boleh buang dia. Nanti dengan kapur. Okey, dia punya ruang atas ni 1,5 inci. Kemudian cara kita buang ambil bintang tu lagi. Yang ini pada bahagian luar, kita ambil dalam 1/2 inci ke dalam ataupun 3 suku. Macam ni. Bukan potong kat tepi-tepi betul Bukan potong kat tepi. Kita masukkan dia dalam 1/2 inci ataupun 3 suku. Dia punya lebar ni tadi 1,5 inci kan. Kemudian kita ambil ni. Yang pada bahagian yang ni. Yang ni yang kita jahit ni kita boleh buka dia dalam 1,5 inci. Tapi kalau tak nak buka kita boleh potong macam ni. Kita buang dia. Maksudnya kain paling atas dengan kain paling bawah kita tak buang kita buang yang kat tengah. Nampak yang tengah. Yang ini lipatan sekali. yang pertama kita masukkan dalam 1/2 inci sebab kain ni gelap tak boleh nampak. Kita masukkan dalam 1/2 inci, kita potong. Yang pada bahagian belakang pun sama. Kalau boleh kita tetas dia, tapi yang ni saya tak tetas, saya tinggalkan 1/2 inci macam ni, kita buang. Kemudian bila kita nak lipat, kita susun balik dia punya lipatan tu ke tepi. Ambil sini. Kita pin aja. Kita susun, kita pin sampai atas. Kemudian kita akan jahit daripada atas ke bawah dalam 6 inci. Daripada yang kita nak letak daripada tempat getah tu ke bawah ni 6 inci. Okay. Daripada sini ke sini 6 inci, kemudian kita jahit mati, terus kita kemari biar dia lebih tahan. Kalau kita tak matikan maknanya dia terbuka daripada atas. Kalau bahagian zip tu kita dah matikan pada bahagian zip kan. Buka macam ni, kita jahit. Kita ambil dia punya susunan tu, maknanya tiga-tiga tu kena jahit.
Lepas tu kita pusing je. Benam jarum, angkat tapak. Kita matikan kat sini. Kita buat reverse 2 kali, takut dia mudah tertetas biasa kat sini kan. Budak-budak lasak, dia tertetas kat sini. Kita buat reverse 2 kali. Okay, kita matikan kat sini. Ada setengah tu dia matikan daripada dalam. Tapi yang ni saya matikan daripada luar. Lebih senang lah, kerja ni lebih senang. Matikan daripada luar, kemudian kita matikan melintang. Kemudian kita boleh matikan ni lah, dia punya susunan ni. Kita matikan satu-satu. Kalau kita nak matikan dulu, baru kita jahit atas pun boleh. Kita ambil betul-betul tepi dia. Okey, kita dah jahit dia punya susunan dia. 1, 2, 3. Yang belakang ni kita tak perlu jahit. Kemudian terus kita boleh pasang getah. Okey, saiz pinggang dia 20 inci. Kita tolak dia 1 inci jadi 19 inci kat sini. Ini yang untuk getah semua tanpa zip. Kat sini 19 tapi kita lebihkan setengah sebab kita nak overlap dia. Kita nak overlap macam ni. Macam ni lah. Tapi kalau untuk pinggang yang ada zip, sembilan belas inci, 19 inci, tadi 20, kita tolak 1 inci jadi 19 inci. Kita tambah lagi yang 19 ni, kita tambah 1 inci setengah untuk hook. Tak hook sebab dia ada lebih untuk letak Yang warna hijau ni kita nak pasang zip. So zip memang kena ada hook dia. Dia tak boleh buat kiraan sama dengan full getah yang sarut terus. So you boleh take note untuk perbezaan kiraan style full getah sarut terus dengan full getah yang ada zip. Dia ada perbezaan sikit. Okey, yang ini kita boleh sambung. Kita akan jahit overlap dekat getah dulu . Kita boleh reverse 2-3 kali biar dia kuat. Okay, kat sini kita tanda dia bahagian center. Nampak? Ini bahagian lipatan susunan, kat sini bahagian tepi sisi. Tujuan dia kita nak bagi dia center macam ni. Yang ni bagi 2, yang ni pun bagi 2. Kemudian kita letaklah kat sini dia punya zip dia. Dia punya getah. Dia punya getah dia. Kita lipat. Kita lipat ke dalam. Dia punya yang 1,5 tu, dia punya satu dia saiz pinggang getah. Kemudian setengah inci tu untuk kita lipat ke dalam. Sebab tu bahagian atas dekat pinggang tak perlu jahit tepi. Sebab ada setengah tu yang kita masukkan ke dalam. Mana yang baru belajar tu kita boleh tambah 2 inci sebab apa? Takut dia nak masukkan ke dalam tu susah sikit. Dia cara lipat dia tu. Okey, yang ini pada bahagian yang
agak tebal sikit ni, kita tak letak kedutan, kita boleh matikan dia macam ni. Kita jahit pada bahagian sini, kemudian yang tengah ni kita ambil pada bahagian tengah yang tadi kita tanda tu, dengan tepi ni, nampak yang kita tanda tu, kita matikan kat sini. Kita pusing, kemudian kita jahitlah sekeliling. Kalau boleh pakai tapak zip lah. Macam ni kita boleh rasa dia. Jangan sampai terkena pada bahagian zip, pada bahagian getah. Kalau tak, dia tak boleh tarik. Bila kita dah jalan jauh sikit, kita angkat tapak, mata jarum tu kita benamkan kat dalam, baru kita boleh tarik. Kalau dia terkena getah, maknanya dia tak boleh tarik lah. Mana yang baru belajar tu, masa nak buat pasang getah ni boleh tukar tapak zip. Bila gunakan tapak zip, dia akan jalan tepi macam ni. Dia punya dia punya ruang dia antara yang kita jahit dengan getah tu dia fit. Jadi bila kita tarik getah tu, dia akan jadi cantik. Okey, bila dah siap jahit keliling, nampak tak pada bahagian yang tebal ni, kita tak perlu kedutan dia daripada sini. Kita boleh straight tegakkan dia, kita boleh matikan dia. Atau kalau kita nak terus pun boleh. Jadi kita akan jahit tengah ni. Tapi macam saya nak tegakkan dia macam ni. Saya nak jahit empat segi kat situ. Tapi betul-betul tegak lah. Tegak macam ni. Pada bahagian lipatan saya pada bahagian lipatan. Okey, kita ratakan dia punya kedutan. Bila kita buat regangan macam ni, dia secara tak langsung dia punya kedutan dia tu akan sama. Sebab kita pun dah matikan kat sini pada bahagian center tadi. Jadi kita boleh
jahit pada bahagian tengah dia. Kita tarik dia. So, kita jahit. Jahit tengah-tengah dia. Biar dia tak berpusing. Okey, kita jahit pada bahagian tengah dia ni biar dia getah dia tak berpusing-pusing. Okey, macam ni dah siap lah. Dah siap kain. Sekejap je kan? It's very simple. Sebab tu kata kalau baru-baru nak belajar menjahit, kalau you rasa macam nanti kita akan tunjukkan style untuk untuk pasang zip sebelah full getah. Kalau you rasa macam pasang zip tu agak mencabar sikit, so mula-mula you boleh buat je yang full getah macam ni. Kira dah siap dah. Okay. Yang ni kita dah matikan, tujuan kita matikan lebih tu kemas. dia biar dia punya susunan ni tak daripada atas, dia tak terbuka-buka. Yang kita matikan dekat sini ni. Yang ni gelap tak ada apa nampak, saya elak satu-satu ini kita dah jahit dia punya tepi dia tu biar dia punya susunan dia tu tetap. Bila dia basuh, anak kita kalau dia nak gosok sendiri pun dia senang. Sekali jalan aja. Bila dia dah susun, sekali jalan. Kalau kita tak jahit tu nanti dia punya saiz susunan ni akan lari-lari. Okay, yang ni dah siap. Kemudian kita ambil untuk kain sekolah agama pula. Okay, yang ini memang nak pasang zip kat tepi.